Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Kan ya Allah, terus 12 orang. So, apa khabar semua? Salam Ramadan yang ke 13 Cepat 13 dah. So, kita ada Hashimah seperti biasa antara orang terawal, nurse daripada Kajang mungkin. Kan aku sebut je. Hai Kak Norish, hai Mira, nurse HKL. Hai Sidem Izrin, Sidem daripada Seromban. Hai Hidayah Baharum, Waalaikumsalam. First time Zara jumpa Hidayah. Ke dah banyak kali tapi tak pernah nampak. Hai Kak Pisa, orang Kedah. Kan Waalaikumsalam. Hai Kak Ash, Cikgu Ash. Hai Kak Nah, Double Diamond daripada Kedah. Hai Kak Wa, Baby Home Kiosk yang sangat hebat. Tadi Zara ada share testimoni beliau. Hai Kak Kish, Waalaikumsalam. Cantik sidik malam ni. Sebab aku dah tak pakai cermin mata tu kan. Besok baru beli. Hai Safwan, ya Allah, thank you so much. Hai Atika, segak sidik malam ni. Sebab aku nak bergambar, sebab tu segak. Okay, siapa lagi? Cantiknya of course makeup Kozuma. Besok Zara akan buat tutorial makeup Kozuma. Okay, stay tune. Hai Ina, Asrina, orang baru Zara rasa Zara tak pernah kenal. Hai Cik Na, orang Kedah. Hari 14 ya Allah, sekejap nah. Dah 14 hari dah kita dah nak menjangkau memburu malam Lailatul Qadar. Lebih kurang kata 6 hari saja lagi kan. I'm so excited kan. Hai Intan Zuraida, hai Cikgu Farin, hai Kak Rina, CDM Kuantan, hai CDM Reha. Nampak tak betapa puasa pun tak tahu sebab tak ada mood raya kan. Okey, hai Abel Bob, orang Kelantan hai Kak Alin. Siapa lagi? Burush RR kan, of course kan, walaupun Zara tak bukan match dengan tudung Rizman Ruzaini, tapi kan dia punya brush kan, Zara zoom sikit. Dia punya brush sangat-sangat high quality. Siap ada rambu-ramba lagi. Kan bulan ni last boleh kata grab beli tudung percuma brush, tapi ni bukan tudung Rizman tau. Sebab Zara memang sangat suka colour hitam. Tudung hitam terlalu banyak. Comel berseri-seri si dia malam ni. Saya setiap hari comel Kak dan berseri-seri. Hai Kak Ila, hai Aci Ila. Siapa lagi? Saya nak belajar lukis kening tu sedem. Allah, kening ni sekejap je macam mata je. Tang. Macam tu gitu. Zara belajar makeup daripada Bellas. Belajar dengan dia. Pergi masuk YouTube dia. Siapa lagi? Kita ada makeup lembut malam ni. Yalah bulan Ramadan. Okay, so Alhamdulillah, insyaAllah tak sabar nak dapat. Beli tudung ke? Okay, hai Kak Huzaimah daripada Kuching Sarawak. Nama berita kita, apa khabar? Khabar kerja tu kan? Dah lama dah. Okay, so topik pada malam ni insyaAllah Zara nak cerita mengenai kata zakat. Zakat zakat antara kata topik yang Zara tak pernah kupas Zara rasa selama hari ni, tapi Zara sentiasa kupas dekat group leader lah, especially zakat ni ada dua kemungkinan yang boleh menyebabkan anda sebagai kata umat Islam ataupun peniaga khususnya, sama ada you makin naik ataupun you turun dan merundung. Konsep zakat ni. Sebelum tu katakan boleh tak kata mungkin anda boleh invite lagi ramai rakan kongsi anda untuk kata mendengar Zara punya live ni, sebab topik ni dia agak remeh dan mungkin kita tahu ataupun kita macam tahu tapi kita macam tak anggap benda ni serius ataupun kita tak pernah tahu ilmu pengetahuan ni. So Zara rasakan tak salah Zara nak share this ilmu kepada kata anda supaya kata kita sama-sama dapat manfaat kan, dan insyaAllah kan sebagai kata manfaat ni kan boleh kata beri sedikit Zara pahala kan, dan insyaAllah ia juga berbalik kepada anda 1000 kali 1 ganjaran kan. Kenapa? Kan sebab tu Zara ada tanya dekat grup home kiosk kemarin kot kan, bayar tak zakat setiap bulan, ataupun yang sedang menonton ni, adakah anda ialah pembayar zakat? Kan, adakah anda pembayar zakat ataupun kita tak pernah lagi terjebak dalam zakat? Kan, cuma apa Zara nak share, Zara dah berniaga 9 tahun. 4 tahun before that, awal-awal berniaga, Zara memang tak pernah bayar zakat. Na'uzubillah min zalik, betapa jahilnya Zara. Dan asbab zakat itulah, sebab tak bayar itulah bisnes Zara jatuh ke cundang, merundum daripada saving 200,000 hingga yelek kosong.
So, apa yang Zara nak share kata kepada anda malam ni? InsyaAllah bayar. Okay, good, bayar. Tapi kita nak share pula berapakah kadar bayaran yang sepatutnya kita buat pada malam ni. Okay, so adakah anda bersedia? Mungkin kata dah standby pen dan kertas kan. Zara just share. Zara bukan ustazah ataupun orang kata orang yang layak untuk bercerita topik malam ni. Tapi Zara rasa pengetahuan yang ada sedikit ni kan, Zara baru belajar. Zara rasa why not Zara share. Dan juga pengalaman Zara. Okay, so dah ambil dah ready kan pen dan kertas. Okay, apa yang Zara nak share katakan, dalam kata Quran, zakat ni sendiri Allah dah nyatakan sebanyak 35 kali di dalam Quran. Dan di dalam Quran juga sebanyak 32 kali zakat dan juga kata ya Allah angin zakat dan juga kata solat. Okey, kalaulah kita mak kalau anda sebagai mak ataupun kita ada mak kan, kalau mak cakap banyak kali satu perkara, maksudnya apa? Kan contoh kan, dah solat ke belum? Lepas tu belum lagi habis, dah solat ke belum? Ataupun dah tutup pintu ke belum? Kunci pintu. Kalau mak kita cakap banyak kali satu perkara, maksudnya benda tu ialah sangat-sangat penting. Maksudnya itulah yang Allah syariatkan, dah tertulis kat Al-Quran kan, bahawasanya zakat itu ialah sangat-sangat penting. Jangan ambil remeh. Sebab zakat ni macam ni, apa Zara nak kata ya? Dia boleh tarik dengan perlahan rezeki anda ataupun nikmat dunia anda, sama ada kesihatan, kebaikan, rezeki, saving, ataupun dia boleh rentak secara paksa kalau kita mengabaikan zakat. Okey, mari sini Zara kita go through satu persatu ya. Di dalam surah Al-Baqarah kan, ayat 2 hingga 5 kan. Kalau kata kita buka Quran kan, yang pertama sekali kan, alhamdulillah Zara nak ucap thank you juga kesempatan ni. Ada satu nama kakak ni, nama dia Kak Alin, orang kampung Zara kan. Sebenarnya Zara boleh kata kenal Alif Bata, Kak Iqra, Mukadam kan, daripada mak mertua beliau arwah kan. Itulah guru ngaji Zara, Cik Mas kita panggil kan. Dan insya-Allah katakan semogalah penyampaian ilmu ni pun kan, pembacaan Zara selama ni kan, pahalanya disedekahkan kepada beliau. Semoga kata saham akhirat dia kelak kan. Okey, so dekat kata surah Al-Baqarah ni kan, ayat 2 hingga 5 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Zara cerita kan. Nombor 2 kan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, iaitu mereka yang beriman kepada benda yang ghaib, mendirikan solat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Okey, apa Zara nak share tentang kata zakat ni Dekat dalam Quran dah nyatakan 35 kali. Nak bagi tahu ia bukan pilihan, tapi ialah benda yang wajib. Wajib kita pergi buat kan, wajib benda tu untuk kata semua umat Islam yang kata tahu dia tu Islam. Kan, tak apa yang kata bukan non-Muslim kan, Zara anggap je ilmu ni sebagai panduan dan guidance you guys, supaya Zara sangat percaya setiap agama dia faham tentang konsep sedekah dan berzakat ni. Pada kami ialah berzakat, tapi mungkin pada Sulvan ataupun Gwen anggap ini ialah ilmu kan. Kejap, nasib baik aku nampak low battery. Kan, anggaplah ini kebaikan untuk kata anda bersedekah kepada kata anda punya kebajikan. Okey, sama je konsep ni. Okey, so kan, apa yang Cikgu Zara ajar dalam kata konsep zakat ni, dia kata macam ni. Macam mana kita nak ada bisnes berkat dengan dia, berkat sedangkan kita ni melambat-lambatkan bayar zakat. Lambat bayar zakat, lambatlah dapat apa yang kita nak. Pernah tak kita berdoa kan, kita usaha bagai nak rak ni, pergi buat posting itu ini kan, post kopi pang, DM 50, bukan salam 50 orang, tapi salam dekat 5 juta bak kata coach kan. Pergi PM orang, pergi DM orang, tapi kan still tak dapat apa yang kita dapat. Sebab apa? Allah dah cakap kat sini, aku akan menyukarkan untuk menerima. Disebabkan pembayaran zakat ni. Sebab dia macam ni, kita nak kan, ya Allah kan, bagilah aku rezeki kan. Memang Allah akan bagi, tapi kan dia tengok juga kan, urusan hak aku pun, hak dia pun kita melambatkan, mungkin kita tak bayar. Nauzubillah min zalik, macam Zara dulu.
Mungkin kita tak bayar, ataupun kita bayar tapi melambat-lambatkan, ataupun kan bayar sikit dapat sikit. Hukum dia lebih kurang macam tu. Bayar banyak dapat banyak, bayar cepat dapat cepat. Sebab tu kan tak apa, pemahaman ni Zara akan ceritakan dulu. Yes, zakat bukan saja dapat sucikan harta, malah dia boleh menyuburkan harta. Okey. So, apa Zara nak cerita kata kepada anda selama hari ni, kan, inilah yang orang duk tanya Zara kan, CDM, saya ni kadang-kadang hilang arah kan. Saya memang saya nak jadi kaya, saya nak dapat duit banyak, saya nak itu, saya nak ini. Tapi kan sometimes bila kata kita buat realize kehidupan, kita lari fokus kan. Sebab setuju tak, kalau lah hari ni memang kita bisnes kena ada target. Of course kita kena ada target. Tapi kalau kita target semata-mata kepada sales dan profit, anda akan dapat penat. Emosi akan naik, turun naik. Dia tolak, aku stres. Rakan kongsi mengamuk, kita bengang. Rakan kongsi kurang hajar, kita rasa lagi nak kurang hajar. Ada tak? Dan efek emosi tu bukan sahaja berlaku dekat dalam keadaan bisnes, dia akan efek juga kepada suami dan anak-anak. Kan, pernah tak satu hari kan kita rasa stres dengan bisnes. Kita rasa kenapa rakan kongsi dah cakap tapi tak nak buat dek je. Lepas tu kan kita ni dengan ada target. Kita kan nak, contohlah satu hari nak buat sales RM1,000, contoh ataupun satu hari nak buat sales RM500, tapi kan tak dapat, bengang. Penat lah kan, dah ajar tim semua, tim tak nak ikut, contoh. Dan kita akan menyebabkan stres. Tim pun akan stres sebabkan perangai kita sebagai leader. Betul tak? Kan, kakak ni nak buat stres sebab dia lah tu. Dia pun stres, kita pun stres. Kan, lama-lama tim akan start berpecah. Tim akan rasa lari, menjauhkan diri daripada kita. Sebab apa? Kan, kita meletakkan duit kan semata, macam ni, keuntungan semata demi kepentingan diri kita. Sebab tu katakan tak apa, Zara pun cuba berubah kan, Zara pun cuba upgrade kan. Apa yang Cikgu Zara ajar kan, cubalah setiap hari kita punya direction ataupun kita punya new mission adalah, okey, hari ni aku berniaga ya Allah untuk bayar zakatmu. Dan zakat tu ada juga yang tanya pada Zara, CDM boleh kan kita bayar setiap hujung tahun? Boleh. Tapi pada Zara macam ni, kan, pada Zara macam ni, Zara sangat takut dia melengah dan melambat-lambatkan rezeki. Sebab itu hak dia kan. Dan Zara ni antara orang penerima asnaf masa zaman dulu. Maksudnya daripada Zara kecil sampai kata Zara dah masuk universiti, Zara antara kata penerima asnaf. Zara pernah merasai hidup tak ada apa-apa. Zara mak masak kan, apa yang seadanya. Ikan kembung tu boleh potong 3. Kan, nak makan ayam tu mungkin waktu hari raya. Punya nak bagi tahu, pernah merasa tak ada apa-apa, pernah merasa susah, pernah merasa berkira-kira, pernah merasa meminta-minta pada jiran sebelah. Itulah keluarga Zara dulu. So, bila kata kita susah, kita pernah ada satu perasaan tak tahu malu, pergilah naik motor ke masa tu dengan mak atau raya, pergi ke Sungai Besar, pergi panjat tangga pusat zakat untuk memohon bantuan asnaf. Dan bayangkan kadang-kadang bila kata bantu asnaf, alhamdulillah memang saya dapat kan, tapi kadang-kadang kena tunggu kan, sebab ialah kena ada syarat dan sebagainya. Cuma apa Zara nak bagi tahu kan, ada orang cakap boleh kan CDM sebayar setahun. Anggap macam ni je, kita sebagai kata umat Islam ataupun tanggungjawab sebagai peniaga, kita jangan nak fikir pasal tak apalah tunggu ada duit baru bayar, ataupun tak apalah tunggu setahun. Anda kena anggap macam ni je. Kalaulah antara kata penerima asnaf tu mungkin adik-beradik kita, mungkin kata sahabat handai kita, mungkin kata saudara mara kita, macam mana agaknya dia nak melangsungkan kelangsungan hidup dia? Faham tak? Faham tak? Sebab tak semua orang macam kita yang mungkin waktu hari ni kan, Kak Kish pernah makan nasi garam. Sama Kak, saya pun sama, pernah hidup susah kan. Pernah tak kita mungkin hari ni alhamdulillah kan berbuka puasa kan, bukan satu dua lauk jenis. Kadang-kadang si ada kuih, si ada dessert, si ada buah-buahan lagi, si ada agar-agar bagai kan, lauk mungkin ketam, lepas tu ada ikan, lepas tu ada lagi ayam kan. Nak bagi tahu betapa banyaknya nikmat Allah bagi pada anda kan. Tapi pernah terfikir tak, mungkin ada orang lain nak makan pun tak tahu nak makan apa. Kan, tak tahu nak makan apa. Sebab tu kata kenapa Allah wajibkan zakat, supaya kata yang mungkin ada, mungkin kata senang, yang kuatlah pergi membantu kepada yang lemah, yang tak ada apa-apa. Itulah syariat kepada zakat kan, kita tolong each other dalam kata konteks kan. Sebab tu kata kenapa Allah dah janji orang berniaga 9/10 punca rezeki daripada berniaga, supaya kita yang kaya ni, yang ada duit, boleh bagi hak kita kepada orang yang tak ada apa-apa ni.
Faham tak? Supaya kau yang kaya ni kan, supaya Allah buka mata kau kaya. Ingat, kaya kau bukan betapa duit kau yang banyak ada dalam akaun. Itu bukan kaya. Tapi sejauh mana, sebanyak mana kau bagi duit kepada orang lain, itu kau punya kekayaan. Kan, faham tak? Yes, dalam rezeki kita ada hak orang lain. Of course. Kan, Zara tak respect kau kaya macam mana pun, tapi kau kedekut nak bersedekah, kau kedekut nak berzakat, kau kedekut nak pergi bagi infak kepada orang yang memerlukan. Kan, tak apa, bukan kata anda. Zara cerita pada Zara dulu, 4 tahun aku tak bayar zakat. Na'uzubillah. Sebab tu Allah tarik secara paksa 200,000 tu sampai, tahu tak? Jatuh terduduk Zara ni sebab tak bayar zakat. Punyalah bodoh, punyalah tak ada ilmu, jahiliah sebab berkira-kira, keraguan. Buat apa nak bayar zakat? Kita kan tak mampu. Zara suka rasakan tak layak kot lagi bayar zakat. Sedangkan Allah bagi Zara rezeki bukannya kata sikit-sikit masa tu 3-4 ribu kan, puluh ribu pun tak nak bayar sebab berkira-kira, takut bayar zakat nanti duit habis, takut bayar zakat nanti jatuh miskin, takut bayar zakat tak cukup makan kan. Na'uzubillah min zalik. Allah dah cakap, sesiapa bayar zakat kan, lebih kurang macam ni lah kan. Zakat tu sucikan harta. Zakat tu aku akan tambah lagi rezeki kan. Zakat tu ialah antara kata apa? Menyuburkan harta, mensucikan harta kan. Takkan jatuh miskin seorang tu kalau bersedekah dan berzakat. Dan Allah dah cakap dah kan, takkan pantas seorang tu jatuh miskin dan fakir sebab bertuhankan Tuhan yang Maha Kaya. Tuhan yang Maha Kaya. Dan Zara akan bagi satu ayat ni, korang pun akan terkejut ayat ni Okey, tak apa. So, apa yang Zara nak bagi tahu kalau lah kata hari ni tak bayar zakat, Zara cakap terus terang, Zara tak bayar zakat dulu. Tahu tak, kehidupan kita dia rasa tak berkat. Pernah tak kita buat bisnes kan, dia macam kita dah buat all out, lepas tu kan tak ada hasil. Itu antara kata salah satu nikmat yang Allah bagi, iaitu hidup tak berkat sebab tak bayar zakat. Kan dia tarik sikit-sikit. Pernah tak kenapa anak asyik sakit kan, kenapa rasa keceriaan ataupun keriangan tu tak ada kat dalam keluarga kan, tak ada keluarga sakinah mawadah tu tak ada kan, asyik bertelagah dengan suami. Faham tak? Rasa tak seronok kan, rasa macam hati tu, jiwa tu tak tenang. Itu antara kata Allah dia bagi hidup tak berkat. Kenapa? Salah satu sebabnya sebab tak bayar zakat. Kan, Zara ulang balik, Allah nyatakan dalam Quran ni 35 kali tentang betapa bestnya zakat, pembayaran zakat dan wajibnya bayar zakat. Okey. So, macam mana kata kita nak tahu portion kita bayar? Okey. Contohnya lebih kurang macam ni kan. Kalaulah kata kita nak income kita bulan depan contohlah RM5,000. So, anda kena buat kiraan dia macam mana tahu? 5,000 darab 2.5%. Bersamaan dengan lebih kurang kata RM125. Betul tak sebulan? Maksudnya 5,000 darab dengan 2.5%. Lebih kurang kata RM125. Jadi, macam mana kita nak bagi direction kepada kita? Kita pun tahu tujuan hari ni kenapa aku buat bisnes. Supaya anda tak down. Supaya kan anda tak rasa macam melepek kan. Tak apalah, ada orang beli kopi beli, tak ada beli kopi sudah. Faham tak? Ataupun itu kita panggil drive ataupun push factor supaya kita tahu, okey, hari ni berapa aku nak bayar zakat aku. Sebab bayar zakat ni dia boleh jadi daily ataupun sebulan ataupun berapa yang you ada terus bayar. Tapi Zara sangat galakkan kata kepada anda khususnya yang menonton ni kan, kita galakkan bayar setiap hari ataupun ada duit terus bayar. Dan kesilapan Zara dulu kan, contohlah kalau kata Zara nak income 5,000, Zara kena bayar sebulan 125. Tapi dia ada satu perasaan macam ni tau, 125 tu banyak lah, mungkin tak mampu dan tak layak. Sebab tu Allah tak bagi apa yang anda nak. Sebab kita dah start berkira-kira. Ingat, zakat bukan pilihan. Zakat adalah kewajipan. Kalaulah kata contoh anda nak bayar RM125, kita bahagikan dengan 30 hari. Lebih kurang kata sehari RM5. Anda kena asingkan portion jualan tu masuk ke tabung zakat. Faham tak? Faham tak? Maksudnya lebih kurang macam ni kan, contoh macam ni kan, Zara selalu niatkan macam ni, ya Allah Tuhanku, hari ni aku nak berniaga, ya Allah aku nak keuntungan bersih kan, supaya untung runcit ni aku boleh asingkan untuk bayar zakat tu. Contohlah kalau kita nak asingkan RM5 kan, maknanya kita kena jual berapa kotak kopi. Itulah direction anda supaya kata yes, tak leka, tak lalai. Kita tahu, ya Allah hari ni aku nak berniaga, ya Allah aku nak ni, ya Allah aku nak bayar zakat RM20. Tahu tak kan, ada satu cerita ni, dia ni ialah seorang offshore.
offshore di Sabah yang memang ada bisnes lain. Okey, dan selepas dia mengikuti satu kelas ni, dia bagi tahu cikgu dia, saya tak pernah bayar zakat saya setiap bulan saya bayar 20,000. Dan dia kata saya bayar culas lah, bulan ni bayar, bulan depan tengoklah kalau dapat duit ataupun nantilah. Dan dia kata selama dia hidup 20 tahun, dia memang dapat kehidupan yang sangat biasa. Hutang berkeliling pinggang dan tak pernah ada saving walaupun income 20,000. Dia kata jangan cakap lah kalau bergaduh dengan bini tu hari-hari. Dengan anak tu kan naik tangan. Sebab jiwa tu kosong. Soul tu tak ada. Kan? Dan rasa hidup tak berkat. Walaupun banyak duit, ada je benda. Bumbung rosak, kereta rosak, aircon rosak, rumah kena rompak, office kena pecah. Macam-macam. Dan bila kata dia masuk kelas ni, dan dia beritahu cikgu dia kan, dia kata betul lah, sekarang inilah jawapan saya. Saya dah dapat jawapan kenapa saya start bisnes bertahun-tahun. Kenapa saya tak boleh nak pergi jauh dalam bisnes? Kenapa saya tak ada prospek? Kenapa saya tak boleh nak jual barang saya? Kenapa saya tak ada tim? Saya dah tahu jawapan dia. Dan rupanya inilah jawapan yang Allah bagi kat aku hari ni kat kelas. Dan tahu tak, kan, rupanya dia selama hari ni, kan, hidup dia kan, okey, bulan depan dapat 20,000, apa aku nak beli apa aku nak buat langsung tak ada figure tentang zakat. Tak ada langsung tentang berapa zakat aku nak bayar bulan depan. Tak payah cakap dia lah, Zara pun tak pernah ada benda tu. Betul tak? So, apa yang berlaku, si abang ni pun dia start macam, okey, dia cakap cikgu tu, saya nak cabar diri, saya nak buat zakat 50,000. Dan dia tahu 50,000 tu dia tak mampu sebab gaji pun 20,000. Betul tak? Kan, 50,000, tapi kan apa yang berlaku? Kan, tapi apa yang berlaku masa tu, dia kata macam ni, ya Allah Tuhanku, bagilah aku rezeki yang melimpah ruah ya Allah, aku berusaha, aku pergi kerja, aku berusaha ya Allah, bagilah aku rezeki melimpah ruah supaya aku boleh bayar zakatmu ya Allah bernilai 50,000. Aku tak tahu cara macam mana ya Allah, tapi aku nak, bantulah aku ya Allah. Dan tahu tak, lepas dia berdoa macam tu, dia pun solat macam biasa, tiba-tiba dia dapat satu WhatsApp. Dan WhatsApp tu adalah klien dia selepas 15 tahun tak pernah kontak. Dan bagi projek nilai 57 juta. 57 juta, nak bagi tahu, kalau kata portion 50,000 tu, dia kurang lagi RM500, cukup 50,000. Dan dia masa tu terduduk, terus sujud syukur, dia katakan, ya Allah, baru aku ubah niat nak bayar zakat, baru kata aku ubah niat nak pergi bayar, nak utamakan hak kau bagi aku rezeki yang memang aku tak pernah fikir akan dapat. 57 juta. Masa tu dia menangis meraung, dia call bini dia kata apa? Ya Allah yang, betul lah yang, inilah antara kata puzzle yang abang tak tahu. Kenapa kita rasa nak bergaduh, berkelahi, duit banyak tapi tak ada saving, duit banyak tapi tak nampak. Rupanya kelompongan tu mungkin asbab zakat. Dan masa start pada tu lah dia start ada direction. Okay, bulan ni apa aku punya aim? Aku nak bayar berapa? Itulah aim. Sebab tu kata yang mungkin menonton ni kan, anda pun mungkin boleh ubah niat apa tau? Betul, apa tu Zara cerita. Maksudnya anda kena start kan, fikir, okay, aku nak bayar berapa zakat aku bulan depan? Kan, pernah tak target, okay, bulan 5 aku nak bayar berapa, bulan 6 aku nak bayar berapa. Dan kalau boleh kan, kalau boleh lah kita naik sedikit, naik setiap bulan by bulan. Kenapa naik bulan by bulan? Nak tak sales naik bulan by bulan? Kan kita duk mohon, ya Allah naklah sales bulan ni 100,000. Zakat kita mungkin bayar sama ataupun lagi kurang daripada tu. Dapat tak? Kan Zara ni mungkin, faham tak maksud Zara? Kan kita minta kan, ya Allah bagilah aku prospek, aku nak home kiosk, kan aku nak 3 home kiosk 100,000. Zakat dia pun kita mungkin melengah-lengahkan ataupun apa, nak bayar ke tak? Tak payahlah, bayar sikit je lah. Tadi kan Sedem Izrin ada cerita dengan kami, kan dia kata, Sedem Izrin kan antara kata leader Zara yang sangat respect. Beliau sentiasa konsisten berzakat. Zara nampak, tapi dia bukan nak menunjuk, dia untuk tujuan inspiration. Zara sangat respect. Dan apa kata Izrin, dia kata apa, CDM saya kan kalau pergi ke pusat zakat dekat Seremban tu, ustaz tu, ada satu nama ustaz tu, dia akan sembang dengan saya. Dia kata, tahu tak, ada satu usahawan ni baru berlaku baru-baru ni, kan dia baru kata berniaga lah, dapat job. Lepas tu dia pun niat, okey lah dapat job, kalau kata 50,000 nak bayar RM1,000. Dia kata lepas tu masa dia dah sampai ke pusat zakat tu, dah nak turun, nak bayar ni, nak pergi masuk, hati ni, tak payahlah banyak sangat 1,000 tu, baik bagi pada mak.
Nak bayar 1,000 ke? Nanti Kang saving kurang pula. Takkan nak bayar 1,000 kan? Baik aku bersedekah. Tapi kan, tahu tak, itulah perasaan kita bila kata kita nak melakukan kebaikan. Dia rasa perasaan ragu-ragu. Biawak. Kan tak payahlah 1,000 tu banyak. Tapi masa tu bayangkan si usahawan ni, peniaga ni, not jutawan, Zara rasa tak jutawan ikut. Dia dah sampai pintu, dia boleh patah balik membelakangkan pusat zakat tu. Sebab dia kata apa? Membazir. Tapi asbab satu je dia ingat. Kan kata ustaz dia kan, kata cikgu dia kan, dalam kata kita nak melakukan sesuatu akan ada bisikan-bisikan syaitan supaya jadi macam dia. Jangan berzakat, jangan solat, buat kemungkaran, amar makruf nahi mungkar, pada mungkar-mungkar je. Kan? Tapi masa tu dia lawan. Dia kata apa? Tak apalah, pejam mata je lah, bayar je. Walaupun hati dia kurang ikhlas, janji bayar, tunaikan hak dia. Dan tahu tak apa berlaku? Besoknya, keesokannya, dia dapat lagi satu job. Dan job tu bukan dapat bayar 1,000 tu, dapat cover 5 kali ganda pembayaran zakat 1,000 tu. Dahsyat tak? Dahsyat. Kan tadi pun ada geng-geng Zara share. Dia kata apa? Kan, dan Zara dan tahu tak dia share apa? Dia kata apa? Tahu tak kawan-kawan, saya ada satu klien, dia penjual air macam teh ais padu lah. Dia kata sahabat, waktu PKP ni bulan Ramadan kali ni ialah bulan Ramadan yang paling dia diuji. Kan dia diuji satu tahap, kan bulan Ramadan kan tak ada bazar. Dia kata sales dia memang jatuh merunduk. Kan, tapi selepas ialah dia dah start ubah. Dia kata macam ni, bila kita diuji, sebenarnya Allah sedang nak meletakkan kebergantungan kita pada Allah 500%. Kan, dan takdir memang tak boleh diubah. Maksudnya apa? PKP sales aku turun, takdir memang tak boleh diubah. Tapi macam mana kita boleh ubah cara pandang kita pada ujian tu? Dan apa berlaku pada kakak ni? Okey, dia kata macam ni, ya bang, tak apalah bang, kita ni baru nak start berniaga kan, padu. Maksudnya beberapa Ramadan 14 hari ni dia tak pernah berniaga tau. Sebabkan PKP lah, kan. Sebab dia kata selama ni buka bazar, nak buat online tak pandai. Tapi ada jugalah online. Dia kata tapi kalau kata sehari tu mungkin 3-4 botol. Kan last kali tak habis bagi pada jiran. Dan tahu tak, dia kata semalam dia cakap dengan suami dia, bang, jomlah bang kita tekad bayar zakat. Kita pejam je mata bang, kita keluarkan RM200 sebab kan kita ada dapatlah rezeki juga. Tapi kan si suami dia kata macam ni, betul ke yang RM200 ni boleh balik boleh rolling modal esok tau. Lepas tu dia kata tak apalah bang, kita pejam mata, kita buat je. Dan tahu tak, hari ni dia dapat jual 83 botol teh ais padu. Dan masa staff dia bagi tahu, dia kata bos, hari ni kan syukur sangat, our first PKP dapat jual bukan first kan, ada beberapa hari, tapi hari ni dia kata 83 botol bos. Kan dengan kata kalau kata dia kira keuntungan tu dah melebihi RM200 yang dibayar zakat hari ni. Ya Allah, best best sangat. Okey, jap ada soalan. CDM, kalau misalnya kita akan ada wujudkan tabung zakat dan duit zakat tu kita tak hantar ke pusat zakat, tapi kita hantar ke beli barang dapur dan sedekah pada golongan yang memerlukan. Okey, Kak Ayah, dia macam ni. Ini fahaman Zara tau. Dan ini daripada Zara punya yang Zara belajar lah. Kita ada 4 perkara. Zakat, sedekah, infak dan bagi pada adik-beradik dan juga dan mak ayah kita. Kalaulah kata contoh kita berzakat dan kita beli barang dapur, pada Zara itu adalah infak. Infak ni ialah pemberian sedekah dalam bentuk barangan. Cuma kenapa Zara salurkan kepada pusat zakat? Sebab Zara sangat percaya pusat zakat dia tahu golongan mana yang memang betul-betul memerlukan dan dia boleh corongkan mana yang sepatutnya. Faham tak? Kan? Tapi Kak Ayah boleh double check dengan ustaz. Cuma macam Zara lagi suka, sebab kita sebagai usahawan ni kita kena buat 4 tabung. Tabung zakat, tabung sedekah. Sedekah ni ada 2, sedekah subuh dan sedekah harian. Infak dan juga kena bagi pada mak ayah. Pegang 4 tabung ni, insya-Allah rezeki akan superb 5 ke 6 kali ganda. Percaya tak Zara? Kan? Dan selalunya Zara, kalau zakat ni memang Zara bagi je pusat zakat Selangor, sama ada online ke ataupun offline ke ataupun kita nak walk in ke, terpulang. Boleh je. Okay? Alright. So menjawab soalan. Okay.
Betul. Pusat zakat selalunya dia ada list. Dia dah sebab pusat zakat ni dia menyiasat. Okey, golongan ni patut bagi. Sebab kadang-kadang ada yang memohon kan kita rasa dia susah, tapi kan rupa-rupanya dia okey je. Faham tak? Sebab ada juga kampung Zara, kita rasakan macam susahnya rumah dia kecil. Masuk rumah ada plasma TV. Tapi kita tak nak judge, kita tak nak hati ni ragu-ragu. Sebab tu Zara bagi je lah pada pusat zakat. Tapi kalau untuk bersedekah, is okay, go ahead. Alright? Tak apa. Kita pun tak apa nak faham. Cuma ini pengetahuan kita. Alright. So, Zara berbalik kepada kata kita punya tadi target. So, kalau kata hari ni anda dah ada due target. Contohlah, kalau kata bulan depan nak dapat RM5,000. So, aku nak bayar RM125 zakat. Aku nak bayar. Dan kalau kata anda mungkin bekerja, makan gaji, anda nurse, anda doktor, anda cikgu, anda apa saja ialah bekerja, Zara sangat percaya dekat payslip tu ada pembayaran zakat. Betul tak? Yang didak daripada gaji. Betul? Okey. Alhamdulillah. Cuma itu ialah zakat pendapatan, zakat kerja hakiki anda. This one ialah zakat perniagaan anda. Lain. Lain. Maksudnya CDM, saya dah bayar zakat lah tolak gaji. Yes, itu gaji cikgu awak. Itu nak sucikan harta cikgu awak. Tapi hari ni kita kan berniaga high-o, so kita sucikan melalui kata platform ni. So faham? Jelas? Makna kata kan, kalau lah kata contoh kan, CDM saya bulan depan nak dapat RM10,000. Nak dapat RM10,000 kita bayar lebih kurang kata RM250. Dan apa yang Zara belajar, Zara bayar untuk Zara achieve income Zara for the next month. Contoh ini bulan 5 kan, Zara nak dapat income bulan 6. So Zara pergi target terus bayaran bulan ni. Faham tak? Contohlah kalau Zara nak dapat income RM100,000 bulan depan. So Zara kena bayar lebih kurang kata RM2,000. Kalau kata RM1,250, RM50,000 income. So Zara kena bayar lebih kurang kata RM2,500. So RM2,500 tu Zara kena bayar dalam tempoh sebulan. So bahagi dengan 30 hari, makna kata Zara sehari lebih kurang kata RM84. RM84 tu itulah niat Zara. Ya Allah Tuhanku, aku nak sell aku hari ni RM500. Ya Allah, supaya RM100 aku boleh asingkan portion untuk zakat. Itulah direction anda. Percaya cakap Zara, kalau kata kita berniaga berpaksikan direction untuk bayar zakat, korang punya target rasa lain, korang punya impian lain, korang punya cara kerja lain, korang tak stres kalau akan kongsi, korang jual barang pun tak adalah terpaksa belilah kak, tak ada. Sebab nawai tu dah start lain dah. Tapi kalau nawai tu untuk kepentingan kita, bulan depan nak dapat income besar, yes Zara tahu nak raya, dia akan direction dia akan jadi ke laut dan menyebabkan income ataupun sales drop dan drop. Alright? Okay, jelas? Okay boleh Okay, good. So, apa yang saya nak catatkan kat sini kan, bila kata kita ada direction kan, kita tak lalai, kita tak akan terlepas. Dan kan, apa yang Allah nyatakan, kalaulah kita start mansuh sesuatu, dia macam ni, suatu kejayaan atau bisnes tu akan merundum kalau kata tak berpegang kepada kalam Allah. Dan kenapa kita kena pegang kalam Allah? Antaranya zakat. Zakat ni kata memang dah nyatakan supaya kan 35 kali dalam Quran. Sebab tu katakan Zara pun double check. Oh betul lah. Dan tahu tak, ada satu ustaz ni, Zara dengar satu video tadi. Nak dengar tak? Dia kalau gosip kena dekat sikit. Zara punya bateri tak masuk ke apa? Okey, tahu tak, pernah dengar tak Mood Republic? Kan dekat Mood Republic ni ada satu founder yang sangat-sangat famous. Dia ni antara yang terulung tau. Dan dia ni ni aku nak cerita sikit kan, cerita pasal Mood Republic ni. Mana kena tahu dia kan, Mood Republic ni kan dah berniaga bertahun-tahun. Cuma tahun ni kan tak berniaga sebabkan PKP. Betul tak? Kan sebab PKP, yes, kan sebabkan PKP. Dan tahu tak, Mood Republic ni dia punya keuntungan sebulan lebih kurang kata 20 juta sales. 20 juta sales, 6 juta keuntungan every month, setiap bulan. So, bila kata setiap bulan 6 juta, maknanya 72 juta setahun margin keuntungan dia. Dan kalau kata ustaz ni, dia kata macam ni, kan, bayangkanlah dia punya tahap kekayaan tu, kalau pakai kereta hari ni BMW, parking kat sungai. Kenapa parking kat sungai? Lepas tu pergi campak buang, tak nak pakai dah. Kekayaan dia. Hari ni nak pakai kereta BMW, tak berkenan. Besok boleh warna hitam lah. Boleh tukar-tukar colour everyday. Kekayaan dia. Okey. Tapi Allah tarik balik
kekayaan dalam sekelip mata. Sebab apa tahu? Dia berkira-kira dalam bayar zakat. Padahal zakat nak kena bayar tu 150,000 je. Tapi kan pandang enteng. Tak apalah, bulan depan kan dapat bonus lagi. Aku dah sedekah dah, aku dah bayar zakat. Mungkin bayar zakat tapi portion sikit. Mungkin dia bayar zakat, sepatutnya 150,000, mungkin dia bayar zakat dalam 2,000. Berkira-kira. Dan tahu tak, masa tu dia kata, sebab si founder ni, dia jumpa ustaz ni, dia kata, Ustaz nak tahu tak? Allah bukan tarik pada saya 2.5%. Allah tarik kepada saya 200%. Saya punya saving, saya punya profit, saya punya staff lari, anak saya sakit, bercerai bercerai, dan dia kata, betul Ustaz, zakat ni bukan pilihan tapi kewajipan. Sampai tahap macam tu. Sebab tu Zara cakap tadi kan, zakat ni dia akan ada dua je Allah bagi signal. Kan, nak aku tarik kau secara perlahan atau aku nak rentap kau secara paksa. Dia punya kan, sekejap aku punya ni tak masuk rupanya. Kan, nak bagi tahu betapa kata jangan kita pandang enteng pasal zakat. Okey, dan Zara nak bagi cerita sikit kan. Macam mana kata di dalam kata surah Al-Talaq kan, ayat 2 dan 3. Kan dekat dalam surah Al-Talaq ayat 2 dan 3 kan, dia maksud dia macam ni. Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Dan ingatlah, sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukupkan baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah telah melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Okey, Zara sangat percaya. Mungkin anda ada satu perasaan macam apa tahu? Zara pun pernah tanya ustaz tu, macam mana saya nak hilangkan perasaan saya nak 100% saya bagi tanpa saya berkira. Faham tak? Kita kan ada keraguan kadang-kadang kita rasa macam nak ke tak? Nak besok lah. Faham tak? So, kata ustaz ni macam ni pada Zara. Zara, dia kata, Zara kena belajar berserah dan bertawakal kepada Allah 100%. Mengikut surah Al-Talaq tu, dia kata macam ni, penyerahan pada Allah tanpa sedar kan kita buat bulat-bulat, maka kami akan penuhinya. Maksudnya kata Allah macam ni, kalau kau serahkan aku pada aku 100%, aku akan penuhi apa sahaja yang engkau nak. Dia kata, okey. Dan apa yang Zara buat, okey, ni ustaz tu ajar tau. Kejap Zara keluar daripada live kejap. Dapat notification low battery. Okay, so apa yang ustaz ni ajar, dia kata macam ni. Dia kata Zara, bukan Zara je, even founder-founder ataupun bisnes-bisnes lain pun ada satu perasaan tentang zakat ni. Okay, sebab kita tak pernah dididik pada kecil. Dan tahu tak, mengikut fakta, kalau kata orang usahawan dekat dunia, dekat Malaysia ni ada 1,500,000 tak bayar zakat. 500,000 tak bayar zakat. Ini fakta. Yes, ini fakta. Dan dia kata, macam mana kita nak hilangkan keraguan tu? Dia kata, serahkan 100% kepada Allah. Dan cuba kita perasan, kalau kita solat, kita kan takbiratul ihram kan macam ni kan? Macam ni kan? Maksudnya macam ni, kita melepaskan segala hal duniawi dan kita terus berserah kepada Allah. Dan apa yang digalakkan pada Zara, dia kata buatlah sehari 5 kali. Dia kata macam mana? Cuba yang anda sedang menonton ni, cuba kita genggam tangan. Genggam tangan kuat-kuat. Cuba genggam tangan kuat-kuat. 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 Apa rasa? Apa rasa? Dan cuba lepaskan. Bila kita genggam, kita rasa sakit. Tapi bila kita lepas, kita rasa lega. Faham tak kelegaan tu? Benda yang sama kita kena buat. Dia kata, dalam isu duniawi ataupun kita berniaga ni kan, okay, first kita dah target dah. Okay, ya Allah, hari ni aku nak buat sales contoh 1,000 untuk bayar zakat sekian-sekian. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Dan setiap kali waktu solat, dia kata, cuba Zara serah 5 kali 100% pada dia. Kan, sebelum solat dia kata macam ni. Ya Allah Tuanku, aku dah buat dah. Aku dah usaha RMBM. Ya Allah, aku dah DM orang, aku dah buat flash sales, aku dah jumpa prospek ya Allah. Aku serahkan segalanya padamu ya Allah. Lepas tu kita solat. Dan tahu tak keajaiban yang banyak Zara berlaku tadi kan, Zara dapat satu student yang nak bayar Zara 20,000. Zara tadi bayar zakat baru RM400. Zara ada share pada tim CDM Zara rasa. Kan, ya Allah, baru Zara bayar RM400 dan Zara pejam mata je. Kan macam tak apalah, hari ni bayar 400. Kan cakap dengan Huda bayar. Tapi Allah bagi celah mana pun kan. Ya Allah, siapa nak bagi 20,000? Siapa yang bukakan hati prospek tu? Siapa? Sebab kita bergantung pada 100% yang kita serah. Tapi kita usaha dalam masa yang sama. Faham tak? Dan tadi banyak leader Zara start bagi tahu. Dia cakap apa? Betul CDM, saya
Raihan, kalau Raihan ada dengar kat sini kan, Raihan komen kat bawah. Raihan ni duduk dekat Nun dekat Arab sana sebagai nurse kan. Zara buat coaching pagi tadi pukul 9. Dia kata saya 4 pagi ni Siti M. Tak tahu pula 4 pagi dia dan dia bangun dengar. Dan dia pun cakap betul, saya melalui masalah stres kat sini, stres dengan kerja pumpang-pumpang. Lepas Siti cakap pasal zakat, saya pun pergi buat. Kan saya kata tak apalah pejam mata bayar. Tahu tak dia kata buka mata kan, tiba-tiba ada orang PM nak beli kotak kopi. Tapi dia serah kan, dia percaya aku dah bayar zakat, aku serah kepada-Mu ya Allah, dan dia dah berusaha. Tahu tak daripada kotak kopi dapat 11 kotak kopi. Itu yang pertama. Dan tahu tak siapa tadi ada share juga Zara tak ingat lah, Noni kot, tak tahu siapa yang share. Dia cakap benda yang sama. Noni dia kata CDM semalam saya ni berdebar-debar nak bayar zakat. Nak ke tak nak? Kan ya Allah, masa nak transfer tu hati ni cakap tak payahlah, nak bayar buat apa, masih tengah bulan, relax. Tapi dia kata dia lawan nafsu. Dia kata betul, nafsu sebenarnya bukan syaitan yang jahat, nafsu kita yang jahat. Betul tak? Di waktu bulan Ramadan pun masih ada skeptikal. Buat apa buat baik, buat apa solat, jangan solat lagi, relax lah, bahari-bahari tarawih buat apa, tahajud pun malas. Nak bagi tahu bukan syaitan rojim tu yang patut ikat, nafsu kita yang patut ikat. Sampai dia kata apa? Saya bayar je. Tahu tak, Noni bayar zakat semalam. Hari ni dia dapat hasil dekat RM500. Zakat pun boleh, baiklah. Eva, tak apa, kita faham. Nak bagi tahu, nak bagi tahu manfaat zakat. Dan jangan pula kita lepas kita bayar, apa Allah nak bagi pada kita ya, itu orang tak berusaha. Allah dah cakap berusaha dan lepas tu kita berserah, kita tawakal. Faham? Dapat sesuatu? Kan dapat sesuatu? Tulis komen kat ruangan bawah. Kan? Dan apa lagi yang Zara bagi tahu kan? Taklah, saya nak 50 saya nak 50,000. So saya kena bayar ke 1,250? Zara kata macam ni. Kalau kau rasa tak layak, kau jangan harap nak dapat. Sebab jangan pelik, level kau sama juga. Dan jangan pelik, bulan ni kita bayar banyak, bulan depan kita turunkan. Dan income kau akan turun. Jangan pelik part tu. Jangan pelik. Sebab apa? Hak dia pun kita mempelik-lekehkan. Nak bayarlah RM100 bulan depan, tak payahlah saya jatuh. Makin jatuh dan jatuh. So, pasal zakat ni kena pandang serius, bukan kata enteng. Boleh nak? Okey. Dan apa yang sifat Allah bagi tahu kalau kata kita belum bersedia tentang untuk bayar zakat, duit pun tak bersedia nak datang dan Allah pun takkan nak bagi rezeki. Kan? Dan tahu tak, Zara ada baca satu dalam kata hadis kat Al-Quran, tak ingat. Dia kata macam ni, rezeki ni umpama air hujan. Okey, rezeki ni umpama air hujan. Faham contohlah, atas Zara ni air hujan. Okey, rezeki nak akan turun. Tapi kenapa kita tak basah, tak kena air hujan tu? Sedangkan Allah dah nyatakan, jangan takut, aku bagi air hujan sama rata setiap hari. Tapi akan ada yang tak terima air hujan tu sebab kan, tahu tak kenapa? Ada tembok penghalang. Macam ada satu cermin kaca, kita tengok je air hujan ni, kenapa tak kena? Tengok orang lain basah. Itulah kita. Kenapa? Tengok orang kan, ya Allah, syok lah dia boleh closing, boleh dapat itu, dapat ini kan. Seronok lah dia dapat jual kopi, dapat closing baby home kiosk kita. Dan kita pun buat usaha berterusan. Tahu tak kenapa? Sebabnya kan, ini yang Allah nyatakan, dia ada dosa kepada 3 orang, 3 benda, iaitu pencipta, dosa kepada manusia, kan kita marah-marahkan kongsi, kan kita marah dengan tim, kita marah dengan prospek, marah dengan manusia. Dan yang ketiga, manusia marah dengan kita tanpa kita sengaja. Sebab tu katakan, apa Zara nak kupaskan hari ni waktu isu zakat ni kan, contohlah kita mungkin dah terlalu banyak dosa dengan pencipta. Sebab tu kan, kenapa antaranya tak bayar zakat. Mungkin tak apa, masih banyak masa dan kita boleh berubah. Kan kita boleh berubah. Jadi kan, na'udzubillah kan, kalau kita kan buat slack sikit je dengan Allah. Kadang-kadang kita buat dosa banyak dengan Allah kan, solat kadang-kadang tak, solat lambat kan, puasa culas kan mungkin, ataupun nak tahajud pun macam kan, tapi Allah mesti bagi rezeki dan nikmat, betul tak? Dan bayangkan kalau kita buat benda yang Allah suka kan. Sebab tu kan Zara terkesan dengan Abid Liu. Kenapa? Abid Liu tu jutawan yang tahap, jutawan senyap kan. Tiba-tiba Allah bukakan cerita dia kan, baju sampai laris kan. Allah bukakan kebaikan dia kan. Kenapa? Sebab dia kata, saya buat kebaikan ni bukan sebab saya nak ni, saya nak Allah sayang pada saya je. Saya tak nak pun pujian, saya tak nak pun, saya nak Allah sayang je. Sebab dia tahu Allah sayang. Allah macam kita sayang, kalau kita sayang anak kita, apa kita buat? Nak makan apa, nasi ayam, okey mama buat. Kan, kalau student kita sayang kan,
favorite student, apa kita buat? Kita bagi nota yang terbaik untuk belajar dia makan. Kita akan bagi apa dia nak. Sama dengan konsep rezeki juga. Sama konsep rezeki kan. Kita nak Allah sayang kan. Zara pun sama, berubah sikit-sikit kan. Sebab tu kenapa Zara rasa sangat bertanggungjawab untuk share kata kepada anda, supaya dekat akhirat kelak aku tak ada soal. Sebagai kata pemimpin, kau leader, bagi tahu tak tim supaya zakat. Zara lepas sebab tu. Supaya Zara anggap macam ni je. Kalau anda pergi bayar zakat, insya-Allah kan pahala tu dapat sikit tempias pada Zara. Zara dapat sikit, alhamdulillah kan. Sebab tu katakan, kalau lah kata kita rasakan, ya Allah betul lah CDM, saya ni banyak dosa kan, tak apa. Pergi buka surah Nur kan, ayat 10 hingga 12 tentang kata istighfar kan. Dengan istighfar lah kata boleh hapus segala dosa-dosa. Dan waktu istighfar tu kan bukan istighfar kan, sampai tahap kata ustaz tu kan, tak apa Zara, istighfar tu dalam kata konteks kita merenung ke setiap dosa-dosa kita. Kita muhasabah kan. Ya Allah, banyaknya dosa aku ya Allah kan. Kan pada mak kita kadang-kadang, mungkin kepada ayah kita, mungkin adik-beradik, pada anak kita kan. Tak apa, kita beristighfar sama-sama. Kan supaya kata sikit-sikit kan Allah kikis. Allah kikis kaca tu. Allah kikis bumbung kaca tu supaya kita nak terima air hujan dia, nak terima rezeki dia. Kan, betul tak? Kita nak terima kan, tak dapat banyak sikit dapat tempias kan. Kalau orang lain boleh closing 100,000, ya Allah dapat 10,000 pun jadi. Sebab Allah tu maha kaya. Tak akan miskin seseorang tu sebab engkau bertuhankan Tuhan yang maha kaya. Tuhan kita maha kaya. Kan, sebab tu katakan kan, sebab tu kata ada satu ustaz ni cakap macam ni dengan Zara kan, bila kita diuji kan, sales tak boleh jalan waktu PKP kan, anak sakit mungkin ataupun itu ini kan, jangan pandang ujian tu sebagai kata benda yang tak best. Pandang anggap ia takdir yang tak boleh berubah. Tapi kita tukar sikit switch kan. Mesti ujian ni kan Allah nak bagi aku rezeki bertiba-tiba. Mesti sebab ujian ni kan Allah nak bagi aku sales kan dahsyat. Sebab hari ni satu prospek tolak, Allah nak bagi 10 prospek yang nak terima. Faham tak? Kan, sebab tu katakan tak apa. Dan Zara kan double check balik. Kan betul juga kata ustaz tu, dia kata puan, saya cakap ni jangan marah ya puan. Kan bila saya kan bila tengoklah check kan budak-budak asnaf, kebanyakan asnaf kan memang tak solat. Kebanyakan asnaf memang tak solat dan berpuasa. Sebab tu kenapa Allah bagi dia miskin juga. Maksudnya itulah level kau. Apatah lagi nak berzakat dan sedekah. Kan, dan dia kata macam ni je puan. Kalau kita bisnes pergi follow apa dia buat, memang akan kaya, memang akan senang. Hati tenang, dapat tim kuat, dapat tim fighter, seronok berniaga. Kan, itu belum lagi Zara cerita dekat anda. Nak tak 7 tips closing dan Zara akan share esok insya-Allah kan, macam-macam dia kata puan, kalau saya cakap ni kan saya sedih puan. Saya kadang-kadang memang mengagihkan tau. Kan pada budak-budak asnaf ni, dia kata kebanyakan memang tak solat, memang tak puasa. Kan sebab tu kenapa Allah takdirkan rezeki dia macam tu juga. Sebab dia meninggalkan benda yang buat benda yang dilarang. Kan, dan Allah pun dah cakap dah, kalau kau buat benda yang aku larang, itulah rezeki kau. Okay, faham. Alright. Dan kan apa lagi nak bagi tahu kan, dan ustaz ni kata macam ni pada kita. Dia kata saya punya rasa malu kadang-kadang kan. Saya pun kadang-kadang terlepas ataupun pernah buat dosa kecil, dosa besar dulu kan. Dia kata walaupun saya ni pendosa kan, tapi Allah still bagi aku rezeki. Allah still bagi nikmat, ada makan kan, dapat suami, mungkin boleh kahwin, dapat zuriat. Tapi kan kita still menafikan hak dia. Antaranya apa? Bayar zakat. Still nak menafikan, still macam tak nak bayar, still macam berat tangan. Nak bayar ke? Kan, sebab tu kata yang menonton ni kan dah start figure dah. Besok berapa sales aku nak buat supaya aku nak bayar zakat? Bulan depan berapa zakat aku nak? Tahun 2020 berapa zakat total aku nak bayar? Kita memang nak target saving kan. Okey, tahun depan, tahun ni aku nak saving ni. Okey, cuba dalam masa yang sama aku pun nak saving akulah sampai hujung tahun ni, zakat aku, bayaran aku ni. Nak tak? Okey, besok berapa sales aku supaya untung runcit sikit aku nak asingkan kepada zakat. Sikit masuk tabung pokok duit, sikit masuk tabung pump in, sikit masuk tabung sedekah, supaya ada juga portion untuk Zara cerita pasal Kak Azmah. Okey, baru teringat. Alhamdulillah. Kejang Kak Azmah ni antara kata leader Sidin Azrin. Dan Kak Azmah, kalau kata Kak Azmah ada, boleh tak Kak Azmah komen kat bawah
Dia tadi cerita dengan kami, dia share dengan kami dia kata CDM, akak ni orang susah, kan orang miskin kan, yang baru kata berjinak-jinak berniaga. Tapi kan Kak Azma percaya kan, kalau kita mendudukan hak dia kan, kita tahu portion kita, setiap rezeki kita akan ada rezeki orang lain kan. Aku bersedekah dan berzakat ni, insya-Allah Allah akan suburkan lagi rezeki aku. Dan Kak Azma buat apa tahu? Kak Azma sediakan 4 tabung, dia cerita tadi. Dia kata tabung pump in, tabung sedekah, tabung zakat dan tabung sedekah subuh. Dia buat. Dia kata CDM, dia kata Allah, dia kata CDM, akak ni tak tahulah kan, Allah hantar orang-orang baik, Allah gerakkan hati prospek nak beli barang dengan akak. Allah gerakkan tak tahulah sesiapa mesti nak beli barang akak, bukan 1, 2, ratus, 400-500 ringgit dia kata. Hari ni saja sales dia dekat 1000 saya rasa. Sampai dia katakan tak tahulah CDM, sebab akak punya niat satu je kan, ya Allah bagilah aku rezeki melimpah ruah, ya Allah aku nak sikit duit tu, nak asingkan tabung supaya duit ni pun aku boleh bantu orang lain. Dan dia dah dapat. Dia cerita pada kami. Dan Kak Azma kan, dan Kak Azma cerita kan, saya orang miskin CDM. Kan bayangkan malu tak malu kita ni kan, mungkin bekerja, mungkin ada gaji sikit kan, mungkin tahap selesa lah kan, pun tak ada portion tu kan. Bukan anda, Zara nak remind, jangan jadi macam Zara dan juga founder salah satu Book Republic tu. Kami jatuh tersungkur sebab tak payah zakat. Allah tarik dalam keadaan rentap dan paksa. Itu yang paling sakit. Itu yang paling sakit. Bayangkan duit saving 200,000 gone. Rakan kongsi Zara lari. Kan, arwah ayah masa tu diuji sakit dan Zara tak mampu nak balik dan tengok. Sampai tahap macam tu. Dan na'udzubillah, sampai sekarang Zara masih ralat. Ada satu perasaan ralat. Apa tahu tak dapat jumpa ayah waktu dia sakit. Sebab masa tu Zara tahap kemurungan yang sangat dahsyat, depression, sebab rakan kongsi ramai lari. Kalau ingat cerita Zara, Zara sampai sekarang rasa ralat. Kan sebab tu jangan jadi macam Zara. Jangan jadi macam Zara. Kan tak apa, kita pergi upgrade. Kan kalau kata belum bayar zakat, okey, target bulan depan nak bayar berapa? Kita start dulu mungkin dengan RM50. Ada tak RM50? Kalau RM50 kita bagi 30 hari. Bagi 30 hari kan, sehari kan RM16, RM17 je. Apa pula? Sehari lebih kurang kata RM2. Boleh tak saving sehari RM2 asingkan untuk zakat? Kan kalau kata 200 darab 2.5. Kan kalau kata kalau kata contoh kan, anda nak income contoh berapa? 1000. Okey, 1000 darab dengan 2.5%. Itulah jumlah zakat nak kena bayar bulan ni. Itu yang kita target hari-hari. Contohlah kan, contoh apa Zara buat. Contoh Zara dah bayar contohlah zakat RM600 kan. So kalau lah Zara zakat Zara RM2,500 tolak dengan 650, maknanya Zara sedang menghitung nak bayar lagi 1850. Dan inilah hitungan Zara yang Zara akan count every day. Ya Allah, apa jadi? Kita rasa semangat tak nak berniaga? Kan, ya Allah, boleh tak hari ni aku nak bayar zakat RM30 ataupun nak ambil lah portion RM200 supaya aku nak bagi, nak asing. Ya Allah, bagilah aku rezeki, ya Allah, melimpah ruah sebab aku nak bayar zakatmu, ya Allah. Ya Allah, bagilah aku prospek, ya Allah, supaya katakan sebab keuntungan ni aku nak bayar zakat. Ya Allah, saya cakap terus terang memang Allah bagi tu tanpa tak tahu daripada mana arah sumber rezeki. Tanpa kan, betul semangat. Okey, dan kan Zara cerita juga kan mengenai kata Isra Mi'raj kan Zara memang ustazah sampai hujung bulan ni kan. Sebelum tu kan korang suka ke dengar aku membebel pasal isu agama ni? Zara banyak tahu sirah-sirah Nabi nak cerita pada anda, terlalu banyak. Kan Zara sampai cakap tahap tak apalah, Zara ceritalah pada anak didik aku kan, supaya kata sama-sama dapat manfaat kan. Motivate, Allah akan memudahkannya, insya-Allah kan. Tahu tak dalam kata satu sirah ni, kisah Isra Mi'raj sewaktu kata Nabi kan pergi ke langit tu, selain kata pergi ke Baitul Maqdis, okey, sewaktu kata perjalanan dekat sana, Allah tunjuk kepada Nabi Nabi Muhammad SAW kan bagaimana kata azab golongan orang dekat neraka yang diazab kan, which is azab tu macam ni kan. Mereka ni bertelanjang bulat. Mereka ni dihalau binatang, dihalau macam binatang ternakan. Lebih kurang macam tu. Kan, maksudnya dihina lah. Lepas tu, dan makanan diorang ni ialah nyalaan api neraka yang seolah-olah biji timah. Kan, bila kata makan, masuk ke leher, koyak sampai ke perut pecah. Nak bagi tahu panasnya panasnya biji timah tu. Anda lebih kurang macam tu Okey, so Rasulullah pun tanya kan,
Ya Rob, Rasul tanya kepada malaikat Jibril. Wahai malaikat, siapakah golongan umatku yang ini? Zara tak pastilah kenapa Zara punya ni macam dia macam bateri dia low. Nabi Muhammad tanyakan, ya Rob, pada malaikat, wahai malaikat, siapakah golongan umatku yang ini? Dan tahu tak malaikat Jibril cakap apa? Ini adalah golongan yang tak bayar zakat semasa hidup je. Takut tak bayar zakat sampai disiksa macam tu Dan tahu tak, bayangkan tadi Zara buka dengan Mi Cafe. Mi Cafe panas, aku pula buka 7.20. Aku buat 7.19. Tak sedar duk Khalid baca dekat dah buka. Baca. Lepas tu kita pun hirup. Hirup tu melecur melecur macam ni. Bayangkan yang kita melecur lidah tu pun Zara anggap 70 ke 100 degree pun rasa macam sampai sekarang rasa macam perik kan. Bayangkan masa dekat sana nanti 1000 degree kepanasan dia. Macam mana nak uzbillah dia. Itu tahap dia. Sebab tu katakan Zara nak cakap, nak seru pada anda, zakat ni anak-anak Zara anggap yang menonton Zara ni ialah bukan dah rakan kongsi kot. Zara anggap anda lebih kurang kata macam Zara punya kakak, adik-beradik, saudara mara mungkin abang, mungkin adik Zara rasakan ilmu ni Zara patut bagi tahu anda. Kita buat sama-sama. Zakat ni bukan pilihan. Zakat ni ialah kewajipan. Maksud kata wajib buat sebagaimana wajib solat, itulah juga wajib berzakat. Sebab tu kata dalam kata Al-Quran, sekali lagi saya cakap 35 kali Allah nyatakan tentang zakat. Di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali Allah nyatakan zakat dan juga puasa. Nampak complementary dia. Nak bagi tahu kalau Allah dah nyatakan 35 kali tu, maksudnya apa? Benda tu penting. Macam kita cakap banyak kali pada anak murid, maksudnya apa? Benda tu penting. Macam kita nasihatkan anak kita banyak kali, maksudnya penting. Benda yang sama dengan zakat ni. Penting. Sangat penting. Yes, takut. Zara baca tu pun menangis. Ya Allah, takutnya ya Allah, sampai Zara takut nak kodok tau. Berapa banyak zakat aku tak bayar before ni. Nak kodok. Macam sampai Zara tanya ustaz ya Allah ustaz, saya ni jahil tak bayar zakat before. Dia kata tak apa, yang dah lepas tu biar lepas. Tapi dalam masa sama cuba ada inisiatif untuk bayar. Bukan dah lepas tu tak nak bayar langsung. Dia kata percayalah Zara, ada tu perasaan kalau kita nak bayar zakat banyak dan setiap bulan dia increase. Bulan ni nak bayar 100 lah. Okey, bulan depan nak bayar 120. Dia meningkat. Dan itulah level anda punya sales akan naik dan naik. Sebab tu dapat tak turning point. Siapa rasa dapat sesuatu dia macam kena tampar. Patutlah sales aku tak naik. Sales kadang-kadang zakat tak bayar. Kadang-kadang zakat dia lengah-lengahkan. Kalau bayar pun ikut suka. Kalau bayar pun bulan ni bayar 50, bulan depan bayar RM30. Faham tak? Siapa rasa ditampar-tampar? Siapa rasakan ini kot turning point aku untuk berubah, iaitu bayar zakat? Siapa rasa yes, betul lah aku tak bayar zakat, atau bayar ikut apa je, ikut macam suka-suka hati aku je, berapa ada bayar, tak ada sudah. Siapa rasa? Dan apa saya nak cerita lagi okey, Lida nampak tak nota aku banyak? Dan habis rupanya pukul 11 dan rupanya bila kata Allah nyatakan ini Zara tak ingat hadis mana, tapi ada satu pernyataan macam ni. Dia kata setiap anak Adam yang dilahirkan memang dilahirkan dengan bersifat fitrah. Bersifat fitrah ialah sifat baik. Siapa waktu PKP ni kalau kata anda sebagai mak waktu PKP ni macam mana anda paksa anak anda solat? Senang ke susah? Ke kena macam berteriak solat cepat. Dah solat ke belum? Jegil mata kita. Siapa di waktu PKP ni nak kena paksa anak baca Quran? Dah baca Quran belum? Dah hafal berapa dah? Siapa? Tahu tak apa yang hadis ni cakap? Dia kata kalaulah anak kita, ataupun mungkin hari ni anda ada staff yang perangai dia macam jomlah solat baru nak pergi buat, ataupun jomlah baca Quran baru nak baca. Sebenarnya bukan salah mereka, tapi ialah disebabkan kita sebagai ibu bapa yang mencorakkannya. Kalau anak susah solat, tengok solat kita. Kalau anak susah mengaji, tengok mengaji kita. Sebab itulah cerminan kita. Kalau kita ada staff
kan, tak apa hidayah kan, cuba double check. Kalau kata kita anak-anak kita macam tu, double check, oh mungkin aku punya solat pun tak betul. Bukan tak betul, maksudnya kan, okey apa lagi aku nak upgrade. Sebab tu Zara tunjuk tadi kan, salah satu cara nak hapuskan benteng tu kan, antaranya beristighfar kan. Tak apa kan, anak kita tak pernah salah. Sebab lahirnya anak Adam ni memang fitrahnya baik, secara zahir dia sangat baik, sangat baik kan. Tak apa Kak Rina, kan ini platform Kak Rina, okey mungkin sebab aku juga kot, mungkin solat aku pun melengah-lengahkan, ataupun mungkin tak tunjuk tauladan. Sebab ibu bapa yang corakkan bagaimana anak kita. Kan sama juga kan, kalau lah kita hari ni tak berubah, contoh tak ubah sikap ataupun attitude nak berzakat, insya-Allah staff kita ataupun anak didik kita pun akan buat benda yang sama. So kita kena ubah, kan tak apa, kita upgrade. Dia bukan kata kena cari salah ke tunjuk kesilapan ke, tak. Zara tak nak tahu pun aib anda. Cuma sama-sama kita beringat dan berubah. Faham kan, sama-sama kita muhasabah diri. Sebab kan sometimes kan anda kena realize kan, anda kata patut bersyukur kan, kenapa hari ni malam ni kita boleh dapat ilmu ni. Sedangkan Zara boleh je nak bagi topik lain, betul tak? Topik yang mungkin bisnes, tentang kata teknikal, cara closing, pumpang-pumpang. Tapi Zara bagi dalam kata konteks macam ni supaya kata mungkin anda juga pernah di waktu Ramadan ni kan minta petunjuk daripada Allah, minta hidayah daripada Allah untuk dapat kebaikan. Sebab takut kalau ini Ramadan kita tak akhir, betul tak? Takut kalau tak tahulah kita besok boleh hidup ke tak kan. Mungkin ini antara cetusan kan Allah gerakkan melalui hati melalui Zara untuk sampai ke ilmu ni kepada anda. Mungkin juga yang sedang menonton ni kan duk cakap kan, kenapa sales tak naik, kenapa dah buat tu ini. Mungkin ini kelompongan. Kalau kata puzzle tu ini, oh rupanya zakat. Betul lah, aku kalau bayar hujung bulan. Sebab tu waktu hujung bulan baru ada sales. Memanglah kan aku kadang-kadang lengah-lengah kan. Sebab itulah kenapa Allah bagi rezeki kita lengah. Faham tak? Kita bayar sikit, sebab tu Allah bagi sikit. Kan tak apa, kita sama-sama muhasabah diri. Kan sebab kan apa niat Zara kan sebenarnya, macam Zara cakap tadi kan, Zara pernah merasai benda, Zara pernah hidup dan pernah merasai tak ada apa-apa. Hidup susah, hidup meminta-minta kan. Bukan nak salahkan mak ayah Zara. Zara tak pernah salahkan mak ayah sebab Zara tahu itu takdir. Tapi kan macam mana Zara pandang sudut tu supaya aku berubah, supaya anak orang kata generasi aku, pewaris aku tak akan melalui macam fasa macam aku. So kan sebab tu kan ada rezeki lebih kan, kita bersedekah, ada rezeki lebih bagi orang. Dan Zara pun nak share juga kan. Terima kasih Kak Nurish kan. Zara pun nak share. Zara ada buat actually kan, Zara kumpul kepada leader-leader untuk kata sedekah kepada kata anak, dia bukan anak yatim, dia budak-budak ni macam yang mak ayah tak nak jaga. Mak ayah buang mereka, mak ayah tak nak jaga. Tak nak jaga. Ada dekat 60 budak, ada juga yang fakir miskin. Dia orang bukan anak yatim tau. So actually Zara minta kepada leader memang untuk kata minta sedikit donation RM20 kan. Tadi pun Alhamdulillah dah terkumpul lebih kurang kata 500 lebih, tak ingat berapa. Zara cakap dengan Huda dan juga leader, Zara nak bagi pada budak-budak ni, nak belanja dia makan pizza Hut, dan lebih tu tak apalah, duit belanja jajan diorang. So Zara nak kumpul sampai 1,500. Sebenarnya insyaAllah Zara boleh je nak bagi 1,500 tu, tapi Zara nak ambil juga kebaikan ni kepada anda. Kan kalau lah kata anda pergi refer kepada Sedia Manda, pergi bayar pada Sedia Manda, dan Sedia Manda akan bayar pada Huda, kan. Dan mungkin ada rasa macam saya nak SDM tapi mungkin sekarang bukan tak mampu kan. Tak apa, Zara still tunggu sampai 12 hari bulan. 12 hari bulan tu insya-Allah Zara akan bagi. Bukan Zara lah kot, Huda akan transfer. Boleh tak? Kan sama-sama kita share rezeki. Kan percayalah rezeki tu akan berlipat kali ganda. Lagi-lagi waktu bulan Ramadan ni. Kan. Dan kan di kesempatan ni juga Zara nak remind anda, esok insya-Allah kita ada BV Expert TLG. Kan BV Expert TLG jam 8.30 malam, dan selepas ni Zara akan bagi link. Masuk link tu 8.30 malam kita akan open. Kita pakai baju merah, tudung merah kan. Kita akan get ready dengan semangat, dengan penuh ilmu baru insya-Allah kan. Kan dengan
dengan kata dikelolakan oleh kata CDM Kelvin. Siapa sangat excited? InsyaAllah kan dengan ilmu tu kan, mana tahu besoknya kita boleh belajar cara jual BBSM kan. Duit BBSM tu kita ambil sikit kan, kita bayar zakat. Oh seronoknya, betul tak? Kan bayar sebab untung BBSM tu kan, oh bestnya boleh sedekah kepada budak-budak tu. Oh seronoknya kan. So kita get ready kita get ready sama-sama, kita penuh semangat. Dan Zara pun nak ucapkan juga ucap selamat raya tak ada kan. Zara nak mungkin juga Zara nak mohon keampunan kan. Mungkin di sepanjang kata Zara berniaga kan, menjadi kata mentor anda ataupun menjadi orang kata apa, pembimbing anda kan. Zara antara kata yang leka, yang tak perfect, kadang-kadang membuat terasa hati dengan anda ke, ataupun membuat secara tak langsung anda terasa ke percakapan Zara kan, tingkah laku Zara minta maaf kan. Zara pun takut juga kalau kata sebab secara tak sengaja ni kan, rupanya ada yang tersakit hati dengan Zara. Zara tak nak. Zara pun nak kan, kalau boleh hari ni dah dapat dah hujan tu, kalau nak hujan lebat sampai banjir, biar rezeki tu melimpah ruah kan. Sebab Zara tak nak ada masalah hubungan dengan anda ataupun sesama manusia kan. Kita panggil kosong-kosong lah kan. Sama-sama kita upgrade kan. Dan semoga kata ilmu malam ni kan, semoga menjadi tauladan pada kita kan. Semoga kata menjadi titik point. Okey, aku kena berubah. Okey, aku kena start bayar zakat. Okey, berapa nak bayar zakat, supaya itulah sales anda kan, yang anda perjuangkan setiap hari. Dan pada Zara kan, kita pecah rekod, kita break rekod kan. Tak apalah, aku tak pernah bayar zakat 500, nak bayar 500. Percaya cakap Zara, sales anda bulan ni akan jadi 3 kali ganda besar. Sebab niat pun dah baik. Kenapa? Memperjuangkan, mendahulukan hak dia. Kan insya-Allah rezeki tu akan ada. Okey? Rasanya itu saja. Thank you so much kerana sudi menonton Ustazah Zara. Siapa rasa tak puas? Kan? Insya-Allah Zara besok nak lagi ke? Zara nak cerita apa pula, besok kita dengan Kelvin. So Sabtu lah Zara akan cerita tentang tips 7 tips closing. 7 tips macam mana nak closing prospect. Ya Allah seronok sangat. Sebab tips-tips ni Zara bagi semua berunsurkan ayat Quran. Kan formula An-Namlu. Tadi Zara ada share kan dekat kata Telegram Zara kan. Kan surah An-Namlu, formula An-Nisa, formula Al-Imran kan, formula Salam. Seronok sangat. Memang kalau guna tu memang best. Memang boleh closing. Okey? Rasa tu saja. Kan salam kosong-kosong. Kan, dan teruskan perjuangan sebab kita baru kata 7 hari bulan, kita masih ada berbaki lagi kan. Sebab satu je, kenapa kata Zara macam keep struggle kan untuk kata anak didik Zara, sebab Zara tahu anda masih banyak perjuangkan untuk anak-anak. Betul tak? Kan, sebab Zara pernah rasa hidup susah waktu kecil. Kan, nampak adik-adik Zara mak bagi dengan air sirap. Kan, Zara nampak masa kecil mak tak mampu nak beli susu tin mahal sebab ayah tak ada kerja, tak ada job. Kan, mak bagi je air teh susu. Zara nampak daripada kecil kan, mak dengan ayah tak makan nasi sebab nak bagi kami adik-beradik makan. Kan, Zara pernah nampak ayah muka tak malu pinjam duit dekat jiran sebelah sebab nak bagi kami makan. Sebab tu kata kenapa hari ni Zara nak semua kan, anda semua ni jangan lalui macam kita lalui. Kan, sebab tu katakan perjuangkanlah hak bisnes ni untuk anak-anak, mungkin untuk orang yang tersayang. Mungkin hari ni kan Zara dah cukup senang, alhamdulillah Allah bagi rezeki tanpa hisap. Tapi kan alangkah bestnya hari ni kalau kata semua anak didik aku pun rasa macam aku rasa. Ada rumah sendiri, ada kereta besar, tutup hutang, tak ada hutang piutang kan. Tak payah nak pergi beratur pajak gadai kan. Tak payah nak pergi meminta-minta, insya-Allah kan, supaya kata ada saving kan. Kan Zara sangat percaya itulah semua yang anda nak. Betul tak? Kita realign balik kan. Ya Allah Tuhanku kan, bagilah aku keuntungan lebih hari ni untuk bayar zakatmu, dan aku nak bagi rezeki pada anak-anak aku ya Allah. Niatkan kan, ya Allah kan, banyaknya ya Allah tanggungan aku ni ya Allah, aku nak bayar kan. Dengan asbab ni aku boleh berzakat, dengan berzakat aku boleh mengimarahkan rezeki aku, boleh menyuburkan rezeki aku ya Allah, supaya kata dapat lagi berganda. Niatkanlah kan, sebab Zara sangat percaya setiap orang ada struggle dia sendiri, setiap orang ada niat dia sendiri. Kenapa dia buat bisnes kan, pergi balik semula kepada niat tu. Mungkin ya Allah kan, aku ni tak tahulah ya Allah, dah berniaga, dah bekerja pun tak boleh nak menyimpan, apatah lagi berniaga. Bagilah peluang atas asbab masa yang berbaki ni kan, aku nak berbakti kepada mak ayah aku. Mungkin asbab bersisa ni aku boleh hantar mak ayah aku pergi umrah ya Allah, dengan asbab bisnes ni kan. Bantulah aku ya Allah kan, pergilah serah kepada dia.
Kan pergilah 100% kepada dia kan. Nampak tak kan, Reha baru je kan, baru je niat bulan ni nak bayar zakat 1250. Seorang aku semestinya nak pamit 3,000. Nampak tak kenapa Allah boleh gerakkan? Allah cakap satu surah ni, kalau kau utamakan hak aku akan penuhi apa yang kau nak. Aku akan penuhi apa yang kau nak. Kau jangan takut fakir miskin. Kau sedang bertuhankan Tuhan yang maha kaya. Betul tak? So insya-Allah katakan, semoga kata dengan ilmu ni serba sedikit dapat memberi manfaat kepada anda, insya-Allah. Alright? Itu saja. Thank you so much. Kita jumpa insya-Allah esok 8:30 malam. Dan tiket pula seat 100 orang sahaja. Alright? Bye bye.